Pada 17 Julai 2014, dunia dikejutkan dengan berita tragis. Pesawat Malaysia Airlines MH17 yang dalam perjalanan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur telah terhempas di ruang udara timur Ukraine. Dalam sekelip mata, 298 nyawa melayang. Tiada yang selamat. Tragedi ini bukan sahaja mencetuskan kesedihan mendalam di seluruh dunia, malah membuka lembaran penuh persoalan, misteri dan konflik geopolitik yang rumit. Apa sebenarnya berlaku kepada MH17? Siapa yang bertanggungjawab? Dan mengapa ada begitu banyak teori konspirasi yang timbul selepas kejadian ini? MH17 merupakan penerbangan komersial rutin yang membawa penumpang dari pelbagai negara, termasuk Belanda, Malaysia, Australia, Indonesia, dan beberapa negara lain. Ramai antara mereka adalah pelancong, pelajar, malah sekeluarga yang baru pulang dari percutian. Pesawat itu berada di ketinggian 33,000 kaki ketika ia tiba-tiba meletup di udara dan serpihannya bertaburan di kawasan ladang bunga matahari yang luas di Donetsk, Ukraine. Satu kawasan yang ketika itu sedang bergolak akibat konflik bersenjata antara pasukan kerajaan Ukraine dan pemberontak pro-Rusia. Siasatan awal mencadangkan bahawa pesawat itu telah ditembak jatuh oleh peluru berpandu. Penemuan ini membuka jalan kepada pembentukan pasukan penyiasat antarabangsa dikenali sebagai Joint Investigation Team atau GT yang terdiri daripada wakil dari Belanda, Australia, Malaysia, Belgium dan Ukraine. Mereka menjalankan siasatan forensik yang terperinci termasuk menganalisis serpihan pesawat, rakaman radar, data satelit dan juga rakaman komunikasi radio di kawasan konflik. Selepas bertahun siasatan dijalankan, laporan rasmi mendapati bahawa MH17 ditembak jatuh oleh sistem peluru berpandu Buk, buatan Rusia yang dilancarkan dari kawasan yang dikuasai oleh pemberontak pro-Rusia. Menurut JET, pelancar peluru berpandu itu dibawa masuk dari Rusia pada hari kejadian, digunakan untuk menembak MH17 dan kemudian dihantar semula ke Rusia. Laporan itu menyebut nama beberapa individu yang mempunyai kaitan langsung dengan pengangkutan dan penggunaan sistem senjata tersebut. Rusia bagaimanapun menafikan sekeras-kerasnya penglibatan mereka dan menyatakan bahawa laporan itu berat sebelah serta tidak lengkap. Mereka mengemukakan teori alternatif bahawa MH17 mungkin ditembak oleh jet pejuang Ukraine atau oleh pasukan tentera Ukraine sendiri. Namun begitu, laporan radar, imej satelit dan bukti lain menolak teori tersebut. Malah, berdasarkan data balistik dan kesan serpihan di badan pesawat, peluru berpandu itu memang meletup berhampiran kokpit MH17, menyebabkan bahagian hadapan pesawat pecah serta-merta dan menyukarkan juruterbang untuk mengawal pesawat. Di sebalik fakta-fakta ini, tersebar pula pelbagai teori konspirasi yang menambahkan kekeliruan di kalangan orang ramai. Ada yang mendakwa bahawa MH17 sebenarnya adalah MH370 yang telah hilang beberapa bulan sebelum itu. Kononnya, pesawat yang ditembak itu hanyalah pesawat kosong yang telah dialih keluar dan digunakan untuk menimbulkan provokasi antarabangsa. Ada juga yang percaya bahawa mayat penumpang di dalam pesawat sudah meninggal sebelum pesawat itu berlepas. Satu teori yang tidak mempunyai sebarang bukti saintifik. Malah, ada yang menuduh pihak Barat sengaja mencipta tragedi ini untuk memburukkan Rusia. Semua teori ini telah disangkal oleh pakar forensik dan penyiasat antarabangsa. Namun, kenapa begitu banyak teori aneh ini muncul? Salah satu sebabnya ialah kerana tragedi ini berlaku di kawasan konflik bersenjata yang sukar diakses, menyebabkan maklumat bercampur baur. Tambahan pula, dengan kehadiran media sosial dan propaganda dari pelbagai pihak, teori yang tidak masuk akal mudah tersebar
dan dipercayai oleh segelintir masyarakat yang skeptikal terhadap maklumat rasmi. Walaupun siasatan telah dijalankan dan bukti telah dikemukakan, keluarga mangsa masih mengharapkan keadilan yang lebih jelas. Pada tahun 2022, Mahkamah di Belanda telah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada 3 individu yang didapati bersalah atas penglibatan dalam menembak jatuh MH17. Namun tiada antara mereka yang hadir di mahkamah dan mereka masih bebas. Keputusan mahkamah itu disambut dengan perasaan bercampur baur. Ada yang melihatnya sebagai kemenangan kecil untuk keadilan dan ada yang menganggap ia masih belum mencukupi. Apa yang pasti, tragedi MH17 mengubah banyak perkara. Dunia penerbangan kini lebih berhati-hati terhadap laluan udara di kawasan konflik. Pihak berkuasa penerbangan antarabangsa telah memperketat prosedur keselamatan dan memberi amaran lebih awal terhadap risiko penerbangan di ruang udara berbahaya. Tetapi tiada perubahan dasar yang mampu menggantikan kehilangan nyawa yang berlaku pada hari itu. Bagi Malaysia, ini adalah satu lagi luka besar selepas kehilangan MH370. 2 tragedi besar dalam masa 1 tahun. Satu hilang tanpa kesan, satu lagi jatuh kerana konflik manusia. Ia mencatat sejarah hitam dalam dunia penerbangan negara dan menjadi pengajaran penting kepada seluruh dunia bahawa politik dan peperangan bukan sahaja membunuh di medan tempur, tetapi juga di langit, yang sepatutnya menjadi simbol keamanan dan perpaduan global. Akhir sekali, kita harus ingat bahawa di sebalik angka statistik dan nama-nama dalam laporan, terdapat insan sebenar yang telah pergi. Anak kecil yang tidak sempat membesar, pasangan yang baru berkahwin, pelajar yang sedang mengejar cita-cita, dan ibu bapa yang pulang untuk bertemu anak-anak. Mereka tidak sepatutnya menjadi korban dalam konflik yang mereka sendiri tidak terlibat. MH17 akan terus diingati, bukan sahaja sebagai satu tragedi, tetapi sebagai satu kisah perjuangan untuk kebenaran dan keadilan. Semoga roh mereka yang terkorban dicucuri rahmat dan dunia terus belajar dari sejarah ini, agar langit kekal menjadi ruang damai, bukan medan perang.